Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kali ini kita masuk bab yang ke-6, Kesultanan Johor Riau. Tajuk terawal daripada bab ini ialah pengasasan Kesultanan Johor Riau. Ada 4 fakta berkaitan dengan pengasasan ini. Yang pertama, pengasasan kerajaan. Diasaskan oleh Raja Ali, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Bendahara Seri Naradiraja dititahkan untuk menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Yang kedua, pusat pemerintahan Kota Kara, Pekan Tua. Sultan Alauddin Riayat Shah I membina pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua pada tahun 1528. Kedudukan Kota Kara yang terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam memudahkan kapal untuk keluar masuk. Kawasan berbukit bukau sekitarnya menjadi benteng pertahanan dari ancaman luar. Yang ketiga, pusat pemerintahan Kota Sayong, Sayong Pinang. Kota Kara diserang Portugis, dimusnahkan pada tahun 1535. Sultan Alauddin Riayat Shah I berundur dan membuka pusat pemerintahan Kota Sayong. Kota Sayong ini lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Yang keempat, pusat pemerintahan Kota Batu, Johor Lama. Sultan Alauddin Riayat Shah I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu pada tahun 1540. Kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Kedudukan yang strategik memudahkan kemasukan kapal dagang. Baiklah, kita fokuskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau. Yang pertama, cabaran yang pertama iaitu persaingan Johor Aceh Portugis. Peperangan tiga kuasa untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Perang ini memakan masa lebih kurang 100 tahun. Oleh itu dikenali juga sebagai Perang 100 tahun. Perang ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Aceh mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Cabaran yang kedua, Perang Johor Jambi. Johor menuntut wilayah tungkal daripada Kerajaan Jambi. Krisis dan peperangan berlaku dari tahun 1659 hingga 1679. Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Cabaran yang ketiga, konflik pembesar. Konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Persaingan berakhir dengan pengunduran Laksamana ke Terengganu. Keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan Johor Riau. Dan yang keempat, ancaman Raja Kecil. Baginda menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut takhta kerajaan Johor dan mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Opu Bugis 5 bersaudara ini merupakan gelaran untuk kerabat di Raja Bugis Luwu, Sulawesi Selatan. 5 saudara tersebut ialah Daeng Parani, Penambun, Merewah, Celak dan Kemasi. Raja Kecil dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabal sebagai Sultan Johor, manakala Daeng Merewah sebagai yang di-Pertuan Muda. Baiklah, seterusnya kita fokuskan kepada strategi untuk menghadapi cabaran tersebut. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Majoriti pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir pantai.
kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu semasa pemerintahan Sultan Ibrahim. Pusat pemerintahan terpaksa berpindah untuk strategi ketenteraan dan pertahanan. Yang kedua, membina kota pertahanan. Kota pertahanan yang dibina sering berubah-ubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Kota Kara dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. Terletak di Kuala Sungai Telor. Pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki atau bersamaan 12 meter. Diperkuatkan dengan meriam dan bedil. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda, Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riyad Shah II untuk melindungi Johor dari serangan Portugis dan Aceh. Perjanjian Johor-Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metcalfe di Johor dan Sultan di atas kapal Belanda bernama Orange. Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Johor memberi bantuan dalam Perang Belanda-Portugis, membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan, menaikkan semangat tentera Belanda. Johor membantu Belanda menyerang Portugis di Melaka pada 2 Ogos 1640. Portugis berjaya ditewaskan pada Januari 1641.